Pesawat udara Jepun mengebom kedudukan askar-askar Australia. Bennett mengarahkan Batalion 229 Australia memperkukuhkan sektor barat laut. Panglima 22 Brigade Australia Brigadier General Taylor mengarahkan pengunduran ke barisan jurong dengan alasan dia diserang pasukan yang kuat. Percival melawat markas Bennett dan setelah berbincang membuat beberapa keputusan penting. 27 Brigade Australia akan terus mengekalkan kedudukan mereka sementara 22 Brigade Australia yang kini diperkuatkan akan cuba mengukuhkan garisan pertahanan Kranji, Jurong. 44 Brigade India yang diancam pengasingan daripada pasukan utama akan berundur ke bahagian kiri garisan Kranji, Jurong ini. 6-15 Brigade India akan bergerak ke Padang Lumba Kuda Bukit Timah dan mempertahankan simpanan makanan dan minyak yang tersimpan di situ. Selepas perjumpaan itu, Bennett memindahkan lagi markasnya, kali ini ke Jalan Holland. Kompani B, Batalion Kedua Regimen Askar Melayu, 2 Melayu, di bawah pimpinan Kapten R.A. Monks diserang oleh pesawat-pesawat udara Jepun yang terbang rendah. Kesemua meriam 6 inci dimusnahkan oleh pesawat Jepun, dan ramai askar terkorban. Kompani B, Batalion Kedua Regimen Askar Melayu berundur menyusuri Jalan Jurong sambil dibedil tembakan meriam dan mortar dan tiba di pangkalan mereka di Camp Normanton pada jam 2 pagi. 10 Februari 1942, pasukan Jepun sampai ke perkampungan Amerkeng. Walaupun ditentang hebat, mereka berjaya menawan tengah. Petang itu, 4,000 orang askar Jepun membuat pendaratan di Tanjung Buluh dan Tanjung Murai di sebelah barat laut Singapura. Pada waktu senja, Yamashita menyeberangi Selat Johor dan menyaksikan sendiri askar-askar British dan India yang menjadi tawanan perang. Di pangkalan udara tengah, pertempuran sengit berlaku dengan serangan hebat oleh 5 Division Jepun. Tembakan meriam dan serangan pesawat udara ditujukan ke atas kedudukan pertahanan Batalion 218, Batalion 220 dan Batalion 229 Australia serta batalion dari Regimen Jin. Pada jam 1 tengah hari, Brigadier General Taylor mengarahkan kesemua pasukannya berundur ke garisan Kranji, Jurong. Di Kranji, Nishimura mencabar wibawa Yamashita dan melengahkan serangan oleh pasukan pengawal Imperial Jepun menyeberangi Selat Johor untuk menyerang kedudukan di antara Tambak Johor dan Sungai Kranji yang dikawal oleh 27 Brigade Australia. Selepas tengah malam, bot penggempur dibawa ke tebing Selat Johor. Air surut menyebabkan banyak bot penggempur pengawal Imperial terkandas. Askar yang terjatuh ke dalam air tersangkut di dalam selut dan mati kelemasan apabila air pasang semula. Dalam masa yang sama, askar Australia menembak menggunakan mesin gun dan mortar. Pada jam 4 pagi, Nishimura naik panik dan menghubungi Yamashita meminta kebenaran untuk membatalkan serangan. Tetapi Yamashita bertekad meneruskan rancangan perangnya kerana sekiranya 27 Brigade Australia dapat bertahan di garisan Kranji, Tambak Johor, seluruh rancangan perang yang dibuat akan tergugat. Dengan marah, Yamashita meminta Nishimura menjalankan tugas yang diberikan. Nasib menyebelahi tentera Jepun. Setengah jam kemudian, 27 Brigade Australia berundur ke garisan pertahanan baru disebabkan oleh salah tafsir arahan yang diberikan. Division Pengawal Imperial Jepun merasa lega. Di markas Gerakan Tanah Melayu, Percival kini melihat kemungkinan pasukan Jepun lolos barisan pertahanannya dan mara menggunakan Jalan Bukit Timah. Pada tengah malam, Percival mengeluarkan arahan rahsia kepada Bennett, Simmons dan Heath. Percival memilih untuk menubuhkan perimeter pertahanan sekeliling pusat bandar Singapura meliputi pangkalan udara Kalang, empangan-empangan Makrici dan Pies dan juga depo simpanan Bukit Timah. Di Kranji, penembak mesin gun 27 Brigade Australia hampir berjaya menyekat kemarahan pengawal Imperial Jepun tetapi bilangan mereka terlalu ramai. Menjelang siang, pasukan tentera Jepun selesai membuat pendaratan. Askar-askar Australia berundur daripada Kranji. Menjelang tengah hari, barisan pertahanan Kranji, Jurong dapat dibolos. Wavell terbang ke Singapura dan mendapati keadaan moral tentera begitu rendah sekali. Walaupun demikian, Wavell mengarahkan askar-askar untuk tidak menyerah kalah dan berjuang sehingga akhir. Tentera Jepun berjaya mendaratkan kereta kebal di Singapura dan digunakan untuk menyerang kedudukan askar India yang bertempiaran lari di Bukit Timah. Di Bukit Timah, pasukan Jepun disekat oleh 2 Batalion Argyll and Sutherland Highlanders yang dipimpin Ian McAllister Stewart. Di Jurong, tentera Jepun bertembung dengan Batalion Kedua Regimen Askar Melayu Diraja, 2 Melayu. Barisan pertahanan yang dikawal oleh Kompani C 2 Melayu yang bersungguh-sungguh mempertahankan kedudukan. Tetapi apabila 44 Brigade India yang bertahan di sebelah kanan kedudukan 2 Melayu berundur, rusuk sebelah kanan 2 Melayu terdedah dan Kompani C 2 Melayu terpaksa berundur ke kedudukan baru. Di markas 8 Division Australia, Bennett memindahkan lagi markasnya, kali ini ke Jalan Holland. Pada awal pagi, Wavell melawat markas Bennett. Semasa memberikan penerangan, markas itu diserang pesawat udara Jepun yang mengenai tempat bilik operasi. Wavell, Percival dan Bennett tidak cedera. Serangan itu mengukuhkan lagi keyakinan Wavell mengenai kekuatan sebenar perisikan tentera Jepun.
Brigadier Jeneral Taylor tersalah tafsir arahan percival yang diubah dan dimajukan melalui markas Bennett. Brigadier Jeneral Taylor berfikir Bennett mengarahkan pasukannya bergerak menduduki pertahanan baru. Kesilapan ini menyebabkan keruntuhan barisan pertahanan di keseluruhan garisan Kranji, Jurong. Pada tengah hari, 44 Brigade India bertembung dengan pasukan Jepun. Askar-askar 44 Brigade India lari lintang pukang. Pegawai-pegawai tidak dapat mengawal askar-askar India. Panglima 44 Brigade India, Brigadier General G.C. Bolentin dapat menguasai semula 44 Brigade India di Ulu Pandan, 6 km daripada kedudukan sepatutnya. Kereta kebal Jepun menyerang kedudukan yang dipertahankan oleh Batalion 419 Regimen Hyderabad kira-kira 2 km dari kampung Bukit Panjang. Serangan seumpamanya berjaya memaksa Batalion 229 Australia dan 2 Argyll and Sutherland Highlanders berundur ke Bukit Panjang. 11 Februari 1942, Hari Kijensetsu, bermaksud kebangsaan Jepun, satu hari yang amat bermakna bagi rakyat Jepun. Yamashita menempatkan markasnya di tengah. Yamashita mensasarkan kejatuhan Singapura tarikh ini, tetapi kini gusar dengan keadaan di medan perang. Bekalan peluru sudah berkurangan. Yamashita menulis surat kepada percival meminta pihak British menyerah kalah. Division kelima Infanteri Jepun telah mara ke timur melalui Jalan Jurong dan ke selatan melalui Bukit Timah. Brigade 615 India meninggalkan kedudukan pertahanan mereka di Bukit Timah setelah pertempuran jarak dekat menggunakan bayonet. Askar-askar dari 22 Brigade Australia juga dipaksa berundur setelah mengalami bilangan korban perang yang tinggi. Di markas Gerakan Tanah Melayu, kepaduan unit kini menjadi masalah. Askar-askar keletihan dan ketakutan. Beribu-ribu askar British, Australia, dan India meninggalkan barisan hadapan untuk mencari perlindungan daripada serangan udara yang tidak putus-putus. Pada jam 8 malam, kedudukan askar Melayu dibedil hebat. Kedudukan askar Melayu di simpang Jalan Reformatory juga bertempur dengan askar Jepun. Pesawat pengebom Jepun menggugurkan bom api ke atas hospital tentera British India di Tiersal. Api yang marak merebak cepat mengakibatkan kematian lebih 700 orang askar India yang sedang dirawat. 12 Februari 1942, di markas Gerakan Tanah Melayu, percival mengundurkan perimeter pertahanannya untuk mengelilingi Pangkalan Udara Kalang, Kampung Thomas, Empangan Makrici dan jalan-jalan Adam, Farrer, Holland dan Buena Vista. Tentera Jepun berjaya menawan Kampung Racekos dan Empangan Makrici, sementara askar-askar Gurkha terpaksa berundur dari Kampung Nisun. Percubaan merempuh Jalan Bukit Timah menggunakan kereta kebal dapat dipatahkan oleh meriam anti kereta kebal British. Di kawasan Ulu Pandan, 22 Brigade Australia berulang kali mematahkan serangan oleh askar Jepun. Kampung Bukit Panjang jatuh ke tangan Jepun. Melihatkan keadaan semakin meruncing, Sir Shenton Thomas memerintahkan peralatan mesin berat dan lain-lain peralatan serta bekalan penting dimusnahkan. Arahan ini jelas menunjukkan kesediaan Thomas menyerah kalah. Pada awal pagi, tentera Jepun mula menghampiri pinggir bandar raya Singapura dan kereta kebal Jepun berjaya disekat oleh meriam anti kereta kebal British berhampiran padang lumba kuda di Bukit Timah. 22 Brigade Australia diserang dengan pesawat udara dan berdilan artileri tanpa henti. Di Nea Sun, British dan India berhadapan dengan pengawal-pengawal Imperial. Di Pasir Panjang, anggota Batalion Pertama Askar Melayu dan 44 Brigade India diserang oleh askar-askar 18 Division Jepun. Askar Melayu bersungguh-sungguh mahu mempertahankan kedudukan mereka kerana mempertahankan kompleks tentera di Alexandra, termasuk hospital. Askar Melayu berjaya mengakibatkan bilangan korban yang tinggi ke atas tentera Jepun. Di Fort Canning, percival merumuskan bahawa pertahanan akhir adalah perimeter sepanjang 28 batu merentasi Pangkalan Udara Kalang, Perkampungan Thomson, di Empangan Makrici, dan jalan-jalan Adam, Farrer, Holland dan Buena Vista. Percival menyediakan arahan untuk memusnahkan stesen radio BBC Singapura di Calcott Hill. Di markas 22 Brigade, Bennett bergaduh dengan Brigadier General Taylor, Panglima 22 Brigade Australia. Permusuhan di antara mereka memuncak apabila Taylor, yang sudah tidak tidur selama 3 hari, meminta Lieutenant Colonel A.L. Varley mengambil alih sementara 22 Brigade Australia untuk membolehkan Taylor berehat sebentar. Taylor terus pengsan dan dibawa ke hospital. Bennett menaikkan pangkat Varley kepada Brigadier General sementara dan mengarahkan beliau mengambil alih jawatan Panglima 22 Brigade Australia. Dalam kemelut sedemikian, Bennett cuba menghantar pulang Taylor ke Australia untuk memalukan Taylor. Askar Melayu dengan 44 Brigade India di sebelah kanan dan Batalion 2 Regimen Loyals terus bertahan. Apabila 44 Brigade India berundur, Askar Melayu dan Brigade Infanteri Pertama Malaya terpaksa ikut berundur. 13 Februari 1942, di markas Yamashita di Bukit Timah, Yamashita memindahkan markasnya ke kilang kereta Fort di Bukit Timah.
Pegawai risik melaporkan askar-askar British sedang membuat kubu menggunakan perimeter pertahanan yang dicerutkan. Kerisauan Yamashita memuncak. Yamashita tahu jika Percival akan mengarahkan pertempuran jalan demi jalan yang berpanjangan untuk membolehkan pasukan-pasukan bantuan dari luar sampai ke Singapura. Yamashita juga sedar anggota-anggota tenteranya sudah keletihan dan kedudukan bekalan peluru juga makin meruncing. Yamashita mengarahkan tentera laut Imperial Jepun dan tentera udara Jepun mengawal perairan masuk ke Singapura untuk menyekat ketibaan mana-mana konvoi yang membawa pasukan bantuan. Yamashita merancangkan serangan dua penjuru ke arah bandar raya Singapura sebelum pasukan pertahanan mengukuhkan kedudukan mereka. Serangan pertama diterajui oleh Division ke-18 Jepun diarahkan ke selatan untuk menawan Alexandra Barracks. Pasukan askar Melayu dan Brigade Infanteri Pertama Malaya menduduki sebahagiannya di situ. Serangan kedua diterajui oleh Division Pengawal Imperial Jepun akan mengepung empangan Makrichi dan menyerang dari arah utara. Lagi sekali, Nishimura sangsi dengan perancangan Yamashita dan enggan menurut arahan untuk menyerang. Yamashita terpaksa memberikan arahan secara bertulis kepada Nishimura untuk menyerang, barulah Nishimura menggerakkan divisionnya untuk menyerang. Pasukan Jepun menawan ke semua empangan simpanan bekalan air. Singapura kini mempunyai bekalan air untuk selama 7 hari sahaja. Ramai askar India dan Australia lari meninggalkan pasukan mereka menyebabkan kekeliruan dan kesesakan jalan raya. Askar-askar yang masih bertahan pula sudah kepenatan dan sudah lama tidak tidur. Di markas Gerakan Tanah Melayu, Percival menghantar kawat kepada Wavell memberitahu bahawa dia tidak boleh bertahan selama 2 hari lagi, tetapi disuruh Wavell untuk bertahan. Percival bermesyuarat dengan pegawai-pegawai kanannya. Bennett mendesak Percival menyerah kalah, tetapi Bennett sendiri sudah merancang untuk melarikan diri dari Singapura. Di dalam kemelut bom yang meletup di sekeliling dan bunyi tembakan yang berterusan, pegawai-pegawai British mengambil masa untuk menjalankan perbicaraan mahkamah tentera untuk Kapten Patrick Hinan dari tentera British India atas tuduhan menderhaka kepada negara. Jenayah Hinan amat berat sekali, dia memberikan maklumat kepada pihak Jepun semasa pertempuran Jitra dan sebagai seorang pegawai perhubungan udara, tetapi memberikan arahan yang mengelirukan sehingga membolehkan bekalan tentera udara diraja di Pangkalan Udara Alor-Setar dapat ditawan oleh tentera Jepun. Pihak British mendapati Hinan sudah bertahun-tahun memberikan maklumat kepada pihak Jepun sejak dia diangkat menjadi perisik Jepun semasa menjalankan satu tugasan di negeri Jepun. Keputusan mahkamah tersurat. Pada waktu senja, Hinan dijatuhkan hukuman mati oleh pasukan penembak. Di Pasir Panjang, pasukan askar Melayu dan 2 Loyals mengalami bilangan korban yang tinggi akibat serangan berterusan. Markas 1 Melayu di Gate House dan Markas 2 Melayu di Durian Camp diserang dengan pesawat udara dan juga berdilan artileri. Markas kedua-dua batalion askar Melayu itu musnah mengakibatkan kematian Kapten Roxburgh dan kebanyakan pegawai dan kaki tangan markas yang lain. Berdilan terkena kedudukan komunikasi askar Melayu merosakkan perhubungan telefon pasukan itu. Di Bukit Candu, satu kawasan rabung semula jadi di belakang kampung Pasir Panjang, Kompeni C Batalion Pertama Regimen Askar Melayu memulakan pertempuran epik selama 48 jam menentang kemarahan askar Jepun. Pasukan askar Melayu tetap bertahan di kedudukan mereka walaupun kedudukan-kedudukan di sekeliling mereka tumpas kepada serangan Jepun. Rabung Pasir Panjang jatuh ke tangan tentera Jepun selepas pertempuran sengit dengan Batalion Pertama Regimen Askar Melayu diraja. 14 Februari 1942, di markas Yamashita, Yamashita mengarahkan serangan dua penjuru dengan Division ke-18 menumpukan kemarahan melalui Pasir Panjang dan Jalan Air Raja menuju Alexandra Barracks. Division Pengawal Imperial Jepun yang disokong oleh kereta kebal meluru keluar dari kawasan empangan Makrichi dan bertempur dengan 53 Brigade, 54 Brigade dan 55 Brigade dan berusaha menahan perimeter sepanjang Jalan Loni dan Jalan Farrell. Tentera Jepun menguasai 3 buah lapangan terbang tentera dan ketiga-tiga buah empangan yang membekalkan air minuman kepada Pulau Singapura. Tentera Jepun mengancam hendak menghentikan bekalan air. Kompeni C Batalion Pertama Regimen Askar Melayu kini bertahan di Bukit Candu. Mereka diserang dengan hebat oleh tentera Jepun pada waktu tengah hari. Askar Melayu menentang menggunakan grenad dan senjata automatik. Regimen Askar Melayu mengukir nama dalam sejarah apabila pelatun seramai 40 orang askar Melayu di bawah pimpinan Lieutenant Muda Adnan bin Saidi menentang bermati-matian dan menyeru anggota-anggotanya, biar putih tulang jangan putih mata. Dalam pertempuran yang kini dipanggil Pertempuran Bukit Candu, hampir kesemua anggota askar Melayu terbunuh termasuk Lieutenant Muda Adnan bin Saidi. Di kawasan Kilang Batu Bata Alexandra, Kompeni D Batalion Pertama Regimen Askar Melayu berjaya menyebabkan kematian 100 orang askar Jepun yang mara menyusuri Jalan Pasir Panjang. Tentera Jepun dari Division Pengawal Imperial Jepun sampai ke Hospital Alexandra Barracks pada jam 2 petang. Hospital itu penuh dengan askar yang cedera.
Kerana marahkan penentangan yang diberikan oleh pasukan askar Melayu di Bukit Candu, askar-askar Jepun meluru masuk ke dalam hospital dan menikam pesakit serta doktor dan kakitangan hospital dengan bayonet sebagai dendam kerana kedegilan askar Melayu. Hanya 3 orang sahaja yang terselamat. Seramai 200 orang lain yang cedera parah dikurung dalam kuartus pekerja dengan setiap bilik diisikan dengan 70 orang pesakit. Pada waktu malam, mereka dibawa keluar dalam kumpulan-kumpulan kecil dan ditikam mati dengan bayonet. Markas Tentera Australia di Tanglin, Wavell menghantar kawat kepada Churchill menyatakan keadaan getir dan tiada harapan untuk terus bertahan. Churchill memberikan kebenaran untuk menyerah diri. Di Markas Tentera Australia, seorang pegawai Australia yang boleh berbahasa Jepun menerangkan isi kandungan perancangan dan peta yang menggariskan rancangan serangan terakhir Tomoyuki Yamashita ke atas kedudukan British. Maklumat itu diperolehi daripada 2 orang penghantar cepat yang berjaya ditembak mati oleh askar-askar Australia. Menurut pegawai yang menterjemahkan dokumen dan peta itu, Bennett dan lain-lain pegawai kanan tidak lagi berminat dan hanya setakat mendengar dengan pemerhatian akademik sahaja. Semasa membuat tinjauan pada awal pagi, Percival diberitahu oleh Ketua Jurutera Majlis Perbandaran bahawa kegagalan sistem bekalan air sudah hampir terjadi. Percival kemudian memberitahu Gubernur Shenton Thomas bahawa selama mana bekalan air dapat diadakan, tentangan masih boleh diteruskan. Thomas menceritakan kerisauannya mengenai wabak penyakit yang mungkin merebak. Thomas menghantar kawat ke pejabat kolonial di London menerangkan 3 juta orang kini berada dalam kawasan seluas 3 batu. Banyak mayat korban bergelimpangan di jalan-jalan raya dan pengkebumian tidak dapat dibuat. Bekalan air pula akan terputus dalam masa 24 jam lagi. Ketiadaan air akan menyebabkan wabak penyakit. Percival menghantar kawat kepada Wavell menerangkan krisis air yang dihadapi. Wavell mengarahkan Percival untuk meneruskan tentangan. Tentangan kamu amat bermakna dan mesti diteruskan setakat mana yang terdaya. Pada awal pagi, Jeneral A.E. Percival menghadiri perjamuan suci di Fort Canning. Selepas itu A.E. Percival menerima kawat terakhir dari Wavell mengarahkan Percival untuk terus menentang, selagi mana kamu di dalam kedudukan boleh menyebabkan kemalangan dan kerosakan di pihak musuh dan anggota tentera kamu masih berdaya memberikan tentangan masa yang boleh diperolehi dan kerosakan yang diberikan kepada musuh amat penting ketika ini. Apabila kamu berpuas hati bahawa tentangan tidak lagi boleh diberikan, saya memberikan kamu budi bicara untuk menghentikan tentangan. Beritahu saya hasrat kamu. Walau apapun, saya ucapkan terima kasih kepada kamu dan anggota-anggota kamu untuk usaha kamu beberapa hari yang silam. Percival berjumpa dengan pegawai kanannya dan memberitahu mereka kebenaran yang diberikan Wavell. Dia dimaklumkan air hampir kehabisan, makanan hanya mencukupi untuk beberapa hari dan minyak yang tinggal hanyalah minyak yang ada dalam tangki kenderaan. Percival dan pegawai-pegawai kanan tersebut mengambil keputusan untuk menyerah diri. Percival menghantar 2 orang utusan ke garisan hadapan Jepun di Bukit Timah dengan bendera Union Jack dan bendera putih meminta gencatan senjata pada jam 4 petang. Ketika itu Jepun membuat pengeboman dan berdilan meriam dengan hebat. Walaupun tidak diketahui Percival, pengeboman ini hanyalah kerana sebenarnya Yamashita sudah hampir kehabisan peluru dan bom. Dia sebenarnya mengharapkan berdilan itu dapat memutuskan pihak British untuk menyerah kalah. Jawapan Yamashita amat ringkas, tiada syarat, tiada perbincangan mengenai syarat, tiada gencatan senjata sehinggalah Percival meletakkan tanda tangan di garis titik. Walaupun keletihan, Percival dan kumpulannya berjalan melalui jalan Bukit Timah ke kilang Fort Motor bertemu Yamashita. Pada jam 5 suku, Percival dan anggota-anggota terusnya tiba di kilang Fort Motor Company untuk menyerah diri tanpa syarat kepada tentera Jepun. Dokumen serah diri ditandatangani. Semasa berdepan, Yamashita menuntut Percival menyerah kalah. Percival meminta tempoh. Yamashita naik berang dan bertanya, ya atau tidak. Percival tiada pilihan. Pada jam 6.10 petang dia menandatangani surat penyerahan kalah. Pada jam 8.30 malam berdilan dihentikan. Percival mengarahkan pegawai-pegawainya untuk bersama-sama dengan anggota-anggota tentera mereka menjadi tawanan perang. Major General Gordon Bennett memberikan arahan sama kepada pegawai-pegawai Australia, tetapi dia sendiri lari ke pelabuhan menaiki kapal ke Sumatera. Tindakan ini dikecam pihak berkuasa Australia dan Bennett tidak lagi diberikan pemerintahan di medan. Kejatuhan Singapura dianggap malu paling besar dalam sejarah Perang British. Gibraltar Timur tewas dalam masa kurang 100 hari kepada pasukan tentera Asia yang jauh lebih kecil. Bencana ini mengakibatkan Hindia Belanda dan Australia terdedah kepada serangan terbuka dan menjatuhkan moral rakyat British. Ia juga menjatuhkan kredibiliti British sebagai kuasa penjajah dan kegagahan orang putih. Pihak British mengalami 8,708 korban perang yang mati ataupun cedera, sementara pihak Jepun mengalami 9,824 orang korban perang. Lebih daripada 130,000 askar British, 32,000 India, 16,000 British dan 14,000 Australia menjadi tawanan perang.
20,000 orang askar India yang menyerah diri kemudian memilih untuk menyertai Tentera Nasional India pimpinan Mohan Singh. Kira-kira 600 orang anggota Regimen Askar Melayu dikumpulkan semula di Padang Gold Keppel Link. Di sana, anggota lain-lain pangkat dipisahkan daripada pegawai-pegawai mereka dan dihantar ke pusat tahanan di Farrer Park yang menempatkan askar-askar India. Pegawai-pegawai Regimen Askar Melayu dihantar ke pusat tahanan tawanan perang yang disediakan untuk orang-orang British dan Australia.